Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Sambung kesimpulan daripada riba yadi dah habis. Riba yang ketiga dah selesai kita baca, itu riba yadi. Riba yang kedua riba nasa. Riba yang pertama riba al-fadli. Itu tiga jenis riba di dalam jual beli. Kemudian dia nak buat kesimpulan, pendetailan lagi, belum lagi nak masuk riba yang keempat. Bermula hukum sekalian riba itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambun bermula hukum, surat 2 bermula hukum sekalian riba itu. Sekalian riba yang tiga, riba buyung, riba dalam jual beli. Semua riba dalam jual beli yang kita dah bincang. Riba yang pertama riba al-fadli, riba yang kedua riba nasai, riba yang ketiga riba al-yadi. Itu kesemua, itu dipanggil sekalian riba itu. Ketiga-tiga riba itu haram. Lagi tiada sah jual beli itu. Sebab tiga-tiga riba itu berlaku dalam jual beli. Dan bukan saja tidak sah, dia panggil haram semata-mata akad jual beli tadi kerana berlaku riba. Dan haram makannya, barang yang hasil daripada transaksi riba. Bukan saja haram makan, bahkan semata-mata akad tu pun haram. Semata-mata akad yang fasidah tu haram. Lepas tu yang kedua haram pula makan makanan yang dibeli ataupun yang ditukar hasil transaksi yang riba, haram makan. Dan dosa besar, semata-mata makan tu haram. Panggil haram semata-mata akad, dan juga haram makannya makan riba. Dan lagi bukan saja fasidah tu, akad tu fasidah haram, bahkan dosa besar. Dan dosa besar. Apabila dosa besar, maka proses dia nak kena taubat. Haram makan dan haram dosa besar itu atas tiap-tiap orang yang menjualnya. Menjual, ini penjual tu pun haram, yang terlibat dengan riba. Dan yang membeli, dan orang yang membelinya, dan orang yang membeli pun haram. Kedua-dua pihak ni haram. Sama ada penjual haram dan pembeli pun haram. Baik, habis. Kemudian penutup dia nak untuk tiga jenis riba ini. Dia nak buat kesimpulan bagaimana solusi ataupun cara untuk mengelakkan daripada berlakunya riba. Sama ada riba al-fadli ataupun riba nasai ataupun riba al-yadi. Bermula jalan lepasnya. Ini hilah dalam bahasa Arab panggil hilah. Bermula jalan lepas. Ini bermula cara untuk mengelakkan daripada akad riba. Itu dia panggil lepas. Tak ada lagi. Tak ada? Dia langkah satu. Langkah bermula jalan hendak lepas. Bermula jalan lepasnya. Ini bermula cara, jalan tu cara. Cara lepas, ini cara untuk mengelakkan daripada terlibat dengan transaksi riba. Macam mana cara nak mengelak daripada transaksi riba? Kita dah tahu dah praktis riba macam mana. Sekejap lagi kita akan buat kesimpulan di bawah sekali. Kita buat kesimpulan sekali lagi macam mana praktis setiap tiga riba. Jadi cara nak mengelak daripada terlibat dengan riba, hendaklah hebah. Ini cara dia, kita boleh guna akad hebah. Jangan akad jual. Sebab apabila barang itu ada ilah riba, maka
sekiranya kita menggunakan akad jual ataupun akad tukar, maka berlaku riba. Jadi cara kita nak elak riba, jangan akad jual beli ataupun jangan akad tukar menukar. Kena akad apa? Hebah. Hendaklah hebah tiap-tiap seseorang. Hebah tu akan harta itu. Hebah. Jangan akad jual. Jangan akad jual. Kalau akad jual, penjual pun ada ilah riba, pembeli pun ada ilah riba. Dua-dua barang tu ada ilah riba. Sama ada bersatu, sama-sama jenis ataupun jenis yang berbeza, tetap berlaku riba. Boleh berlaku riba al-fadli, boleh berlaku riba al-yadi, boleh berlaku riba nasab. Cara dia, kita hebah. Penjual hebah kepada pembeli, pembeli hebah kepada penjual. Jangan akad jual. Dan tu badal. Jangan akad jual, dia kata. Dan jangan akad tukar menukar. Itu makna badal. Dia nak jelas daripada jual tu. Kalau kita tak faham kata jual tu apa dia, maka Tuan Guru ulang sekali lagi yang kata jual tu, jangan akad tukar. Tukar tu jual lah. Kita panggil badal. Maka jawab dia, apabila kita akad hebah, salin hebah menhebah, penjual hebah kepada pembeli dan pembeli hebah kepada penjual, maka lepaslah daripada riba. Maka dapat elak daripada riba. Dan daripada haramnya, dan daripada hukum haram transaksi itu dapat elak. Macam mana contoh dia? Contoh dia, ni penjual. Penjual pun ada ilah riba. Penjual pun air. Air ni ilah riba lah. Penjual pun air, pembeli pun air. Penjual air, pembeli air. Tak kisahlah air apa pun, air mineral ke, air teh ke, air Nescafe ke. Penjual ni, dia nak tukar air dia dengan air pembeli. Maka kalau tukar air dia dengan air pembeli, orang panggil apa? Orang panggil riba. Riba apa? Boleh jadi riba al-fadli ataupun boleh jadi riba yadi. Cukup tak Bazaki? Kata ada belakang ada lagi. Air-air jadi dua riba. Contoh. Tadi motor ni Abang Zaki? Salah mana? Ingat Abang Zaki dengan motor. Padu dengan motor. Okey. Jadi cara nak lepas ataupun nak elakkan daripada transaksi riba, kita hebah. Maksud apa? Maksudnya penjual hebah, pembeli hebah. Okay, cara dia, air. Contoh praktis dia, kalau pembeli ni ada ilah riba, apa dia? Air. Penjual pula ada ilah riba, air. Maka air dengan air dia panggil ilah riba. Sama ilah, sama item. Item riba. Penjual ada item ribawi, pembeli ada item ribawi. Maka dah sama-sama item, step yang kedua kita nak tengok, sama tak jenis? Sama jenis. Apa dia jenis? Air dengan air. Kalau item makanan dengan makanan sama. Jadi minuman samalah, makanan dan minuman. Step langkah pertama kita tengok dulu, sama tak dia punya ilah kedua-dua? Item sama tak? Item sama, makanan sama makanan, ataupun minuman sama minuman. Yang kedua, langkah yang kedua, kita nak tengok apabila sama, baru kita terus ke langkah kedua. Kalau tak sama, tak perlu tengok langkah kedua. Terus kita boleh hukum tak riba. Itu langkah pertama sangat penting untuk kita nilai. Sebab kita nak nilai praktis riba, mesti ikut flow dia, mesti ikut disiplin ilmu, mesti ikut panduan. Langkah pertama kita nak nilai praktis tu riba ke tidak, transaksi tu riba ke tidak, kita tengok item ribawi. Sama tak? Sama. Pembeli, penjual ada item, pembeli ada item. Langkah yang kedua kita nak tengok apa? Nak tengok pula jenis. Baru kita tengok jenis. Sama tak jenis? Kalau sama pun tak apa, tak sama pun tak apa. Sama jenis. Apabila sama jenis, air dengan air, maka risiko berlakunya 3 riba. Kalau tak sama jenis pun boleh berlaku riba. Sebab tu kita nilai untuk nak beza riba je.
Kalau tak sama jenis, satunya makanan, satunya air, jenis berbeza, oh, tetap berlaku riba. Cuma risikonya hanya dua, berlaku dua riba. Baik. Apabila kita tengok boleh berlaku riba, langkah kedua boleh berlaku riba, sama ada riba al-fadli ataupun riba al-yadi ataupun riba nasab. Macam mana kita nak elak? Maka kita nak elak jangan guna akad jual beli. Kita nak guna akad apa? Maka musannif kata hendaklah hebah tiap-tiap seorang, hebah itu akan harta itu. Maka hebah akan harta penjual ataupun harta pembeli. Contoh, pembeli air, penjual air. Maka dia jangan tukar. Jangan kata aku tukar air aku dengan air kamu. Jangan hebah. Saya hebah lah teh tarik saya ni kepada Beyuk. Beyuk kata tak apa, saya hebah cai Kak Ustaz. Okey. Sebab apa? Tak berlaku riba. Sebab lafaz yang kita guna adalah lafaz hebah. Kita tak kata lafaz tukar. Tapi kalau dia guna tukar, maka riba. Kita tukarlah Ustaz, ambil saya tukarlah air Nescafe saya dengan air teh tarik Ustaz. Itu riba. Dia panggil haram semata-mata akad. Dan yang kedua, haram kita minum. Dan yang ketiga, kesannya adalah haram itu dosa besar. Dan jangan tu badal. Bagi kata, jangan akad jual. Dan jangan akad tukar menukar. Maka apabila akad jual, akad hebah, maka lepaslah ni, maka dapat dielakkan, dapat mengelakkan daripada riba. Itu mana lepas. Dan daripada haram, dah elak riba, maka dapat elak juga daripada haram dosa besar. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula. Ni penutup dia nak ulang sekali lagi. Dia nak ulang apa dia? Dia nak ulang syarat jadi riba. Sebelum ni dia takrif je riba, ada contoh. Ni dia nak jelas lagi syarat nak jadi riba. Apa syarat nak jadi riba? Kita dah sebut sebelum daripada ni. Ikut langkah-langkah penilaian. Baru kita punya dalam minda kita ada kerangka. Masuk kerangka ni, kita tahu dah nak tengok praktis riba tu macam mana nilai penilaian pertama, kedua apa, ketiga apa. Pertama kita tengok ilah dulu ataupun item dulu. Sama tak sama? Apabila kita tengok sama je, baru langkah kedua kita tengok jenis. Langkah ketiga barulah kita tengok apa dia? Kita tengok syarat. Apabila kita tahu dah ni berisiko riba, maka kita nak tahu nak jadi riba apa. Apabila nak jadi riba apa, baru kita tengok syarat. Riba fadli satu syarat, riba liadi pun satu syarat, riba nasab pun satu syarat. Apabila dapat satu syarat riba fadli, dapat satu syarat riba liadi, dapat satu syarat riba nasab, itu kena tengok syarat. Ini nak cerita bermula syarat yang jadi riba itu. Apa syaratnya? Yang pertama, diakad jual beli. Itu syarat pertama. Kita nak nilai penilaiannya, mesti dia akad jual beli. Mesti dia akad jual beli. Ataupun akad tukar menukar. Atau tu dia panggil tafsir kata jual beli lah. Atau tu dia panggil atah pada kata tafsir bagi kata jual beli. Dia akad jual beli atau akad tukar menukar. Apabila sebut akad, mudah je. Jadi di sini ada dua tu, satu makna akad, satu makna jual beli. Jual beli itu tukarlah. Cuma akad tu paling penting. Apabila disebut akad, maka kita pun faham. Mestilah ada, mestilah mengandungi lafaz ijab dan qabul. Kalau ada lafaz saja tak ada ijab, ada ijab tak ada qabul, maka tak dinamakan akad dan tak berlaku riba. Itu sangat penting dalam mazhab Syafi'i. Apabila dia kata akad jual beli, mestilah ada akad tu apa dia? Rabtun bainal aqidain. Ikatan antara dua orang yang berakad. Apa ikatan dia? Maka ikatan itu iaitu ikatan dengan bilafzil ijabin wa qabulin min janibil ba'i wal mushtari. Itu dia panggil ikat. Ikat ni
dengan lafaz ijab dan qabul. Ijab ni apa? Ijab ni min janibil ba'i, daripada pihak ba'i, wa qabulin min janibil mushtari. Kalaulah tidak ada dua-dua, tak dipanggil ikab. Ataupun ada salah satu daripada dua, juga tak dipanggil ikab. Sebab apa tak dipanggil ikab? Kalau ada dua-dua tak ada, tidak dipanggil ikab lah. Kalau ada satu pun tak dipanggil ikab. Kenapa? Kerana ikatan ini dipanggil rabtun bainal aqidai. Nak nama tambah, nak nama ikab, mesti dua. Bainal aqidai. Terbentuknya ikatan itu mesti daripada dua pihak. Kalau satu pihak, tak nama. Kita kata saya jual, saya tukarlah. Yang kawan kita senyap tak jawab apa. Kita tukar air saya dengan air Abang Zaki. Abang Zaki senyap tak cakap apa. Tak jadi akad. Tak jadi riba. Sebab kita je kata tukar, tapi tidak ada qabul. Itu dia panggil tidak terbentuk dua ikatan antara aqidai, antara dua orang yang berakad. Itu dia panggil ikab. Jadi bahasa umumnya kita kata ikab ini lafaz yang mengandungi ijab dan qabul. Lafaz yang mengandungi ijab dan qabul. Itu bahasa carok lah. Kita faham dah pada ijab pada qabul tu. Kita dulu dalam bab jual beli kita dah detail apa makna qabul, apa makna ijab. Ya, Ustaz, kalau air tu yang kata tukar dia contoh tadi. Tu kalau makna saya dengan contoh dengan Fendi dengan Zilin tu, kalau tukar kita datang satu meja. Kalau kita family kita tukar, adakah berlaku benda tu? Maksudnya satu family tu? Kita macam saya dua keluarga, saya tukar air dengan isteri saya. Adakah berlaku riba? Sama je. Kita walaupun seorang bayar. Tak apa. Kalau kita yang belanja tak apa. Adalah family kita lah. Family kita lah. Tak apa. Tak kita yang belanja tak apa. Tak apa kan? Tak apa. Ini kalau kawan-kawan. Ni kawan-kawan sebab milik lain. Tapi kalau kita isteri, kita belanja semua milik kita. Itu kita hebah. Contoh kita pergi satu kedai. Kita pergi satu family. Satu family itu 5 orang, isteri, anak semua. Saling tukar-menukar anak dengan anak. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita melainkan dia orang dah milik. Itu lain. Dia jangan milik je. Contoh, anak tu dah milik jadi harta dia. Isteri dah milik jadi harta dia. Jadi apabila milik, dia tukar dengan anak. Anak tu pun milik. Tak boleh. Macam kita pergi belanja, tak apa, kita ibahah. Kita benarkan, kita bayar semua. Kita belanja semua. Kita belanja semua tu, kita tak bagi pun milik seorang-seorang, tak. Kita tak bagi. Kita bagi makanlah mana yang belanja tu. Mana depan ni, semua yang belanja. Kita bukan setiap satu pinggam tu kita bagi milik ke anak kita. Jangan dia milik. Melainkan dia tak balik tak apalah. Yang dah balik tak boleh dia milik. Walaupun isteri dengan suami milik berbeza. Milik berbeza tak boleh tukar. Dia milik dia, kita milik kita. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh. Kalau kita nak minta izin, dia minta air tu tak boleh. Tak apa. Minta lah. Tak payahlah tukar. Minta lah. Hebahlah kat abang. Tak payah tukar. Macam ni lah. Daging korban orang bagi suami isteri. Isteri pun dapat, suami pun dapat. Itu milik berbeza. Orang bagi dekat isteri, milik isteri. Orang bagi dekat suami, milik suami. Bukanlah orang bagi dekat isteri jadi milik suami. Tak, dia takyin isteri. Melainkan dia takyin dekat suami. Cuma dia bagi je, wakil je isteri. Itu lain. Itu tetap milik suami. Ada setengah surau, satu isi rumah dia bagi satu je. Tapi yang terima tu isteri. Itu tetap suami punya. Sebab satu isi rumah dia bagi satu plastik. Surau bagi satu plastik. Milik siapa tu daging tu? Adakah milik isteri atau milik suami? Itu milik suami. Ini tak, dia bagi asing. Isteri pun dia bagi satu plastik, suami pun bagi satu plastik. Tiba-tiba milik berbeza. Apabila milik je, maka tak boleh tukar. Milik masing-masing. Sebab syarat sah nak tukar tu, dia kena milik. Kalau tak milik, tak boleh tukar. Tak sah tukar. Tukar harta orang, mana nak sah? Isteri tu harta suami. Contohlah,
harta suami. Bukan suami bagi milik lagi kat dia, tiba-tiba dia nak tukar dengan orang lain, ataupun dia nak jual dengan orang lain. Makna tukar ni jual lah, tak sah. Syarat sah nak tukar, syarat sah nak jual, mesti milik dia. Baik, satu akad. Bermula syarat sah jadi riba itu akad. Akad apa dia? Akad jual beli, ataupun tukar menukar. Tukar sesuatu dengan sesuatu, tukar harta dengan harta. Mana contoh dia? Contoh akad tukar. Seperti dikata, aku tukar daging ini. Tukar daging bukan dengan daging, tu korban. Tukar daging ini dengan padi engkau. Tukar daging dengan padi. Ini orang dulu ni. Ni orang dulu ni familiar ni, orang kampung. Dia kata aku daging banyak. Sebab musim Ramadan, musim korban, memang kotak-kotak orang bagi, berplastik-plastik orang bagi. Banyaklah kita daging, stok kita. Tapi padinya tak ada, berasnya tak ada. Maka nak kena tukarlah dengan orang yang banyak beras. Maksudnya nak kena beli. Kita nak beli beras, alat tukaran kita ialah daging. Orang dulu dia beli bukan dengan, tak semestinya dengan alat tukaran duit. Kadang-kadang duit tak banyak, maka yang banyaknya adalah makanan, maka dia tukar makanan. Jadi apabila dia tukar padi, daging dengan padi, maka kita langkah pertama kita tengok daging dan padi itu adalah riba. Penjual ni apa? Penjual ni daging, pembeli itu padi. Baik, daging yang padi itu berada dalam item riba. Apa dia? Makanan. Daging itu ta'mun, makanan. Padi itu makanan. Langkah kedua kita tengok nilai. Apa langkah yang kedua? Baik, sama jenis dah. Makanan dah sama makanan. Jadi apabila penjual makanan, pembeli pun makanan, tetap riba. Sama ada kita nak tahu riba apa, barulah kita tengok langkah kedua. Langkah kedua, tengok sama jenis dah. Oh, jenis tak sama. Apabila tak sama jenis, dia tak akan berlaku riba al-fadli. Mudah formula dia. Tak akan berlaku riba al-fadli. Sebab lain jenis, tak sama jenis. Satunya padi, satunya daging. Maka jangan bimbang, dia tak akan berlaku riba al-fadli. Riba al-fadli dia kena sama ilah riba, sama jenis. Sebab tu langkah kedua tu betul-betul kena fokus juga. Memang fokus langkah pertama, sebab ilah sama ilah. Tapi langkah kedua tu untuk kita detail, riba apa nak nilai ni. Kalau sama jenis, padi dengan padi, tengok, dia boleh berlaku 3 riba. Fadli pun boleh jadi, nasab boleh, jadi boleh. Tapi kalau padi dan daging, beza jenis. Satu ni padi, satu ni daging, jenis berbeza, tapi sama-sama makanan, maka dia hanya berlaku 2 riba. Riba apa? Yadi dengan nasab. Fadli tak apa. Jadi tak apa, tak sama pun tak apa. Daging sekilo, padi 2 gantang, tak apa. Tak sama pun tak apa. Tak akan berlaku ribal fadli. Cuma nak kena jaga apa? Nak kena jaga ribal yadi. Apa syarat ribal yadi? Takhiril qabdi. Jangan delay, serah menyerah. Jangan tangguh ataupun jangan lambat berlaku penyerahan dalam majlis akad. Kalau berlaku je walaupun seminit, ribal qabdi, ribal yadi. Dan jangan menyatakan tangguh ataupun hutang. Jangan berhutang. Berhutang walaupun setengah jam tak boleh. Saya hutangkan dulu, petang saya bayar, tak boleh. Dan tak dibenarkan oleh syarak apabila ada ilah riba. Tak dibenarkan berhutang. Oh, saya lupa nak bawa, boleh dah saya hutang. Saya ada padi di rumah tu, saya nak daging dulu, tapi saya berhutang. Saya nak beli daging ni dengan 1 gantan padi, tapi saya tak bawa padi. Tak boleh dah hutang bayar petang, tak boleh, haram. Jadi riba nasab kalau dia nyata hutang. Tengok syarat dia. Ni contoh dia nak tengok. Ni contoh riba nasab dia nak cerita. Dia kata apa? Saya tukar. Aku tukar daging ini dengan padi engkau. Harga dia, mana harga? Dengar tu. Dengar padi engkau, padi itu jadi harga. 1 nalih. 1 nalih padi itu harga daging. Kalau orang tanya, berapa harga daging? Pak dia nak tukar, nak jual daging. Aku nak jual daging aku ni. Dia tak ceritalah daging dia berapa kilo ni. Dia umur-umur je. Tapi dia ceritanya, harga daging aku ni sebanyak 1 nalih padi. Nak tahu nalih tu kena tanya Abang Mili ya. Dia orang Kedah.
Nalih ni dia sukatan Patani dulu dan juga Kedah pun sama diguna pakai. Dia asalnya sukatan Petani, sukatan Kelantan, sukatan Kedah pun sama, nalih. Dia sukatan padi, sukatan berah. Dia asal dia macam mana? Asal dianya sukatan ni, sukatan padi ataupun berah ni, tiga genggam. Tiga genggam. Dia panggil tiga genggam tu satu kepul. Bekah lah, satu kepul. Dua kepul, satu kal. Bekah juga, KEN. Dua satu kan, satu nalih ni berat ni. 57.6 kilogram. Dia berat, dia 16. Satu nalih ni sebanyak 16 gantang. Kalau ditukar kali ni, tukar kepada kilo lah, kg. Dia berat. Satu nalih 16 gantang. 57.6 kg. 15 gantang. 16 gantang. 16 gantang. Betul 16 gantang. 16 gantang. 16 gantang satu nalih kalau kilogram 57.6. Atau kg lah, ditukar pada kg lah 57 0.6. 57.6. Ada Google ni bang. Kejap aja Google. 16 gantang tu satu nalih kan. Dua kal pula satu cupok. 4 kepul satu cupok. 4 cupok satu gantang. 16 gantang satu nalih. Tu dia punya jawab. 10 nalih satu kunca. Tengok dulu lah. 15 kunca satu bahara. Tak tahu nak apa. Habis. Salih jalan nota. Tu orang dulu-dulu kan. Habis. Tapi hari ni semua ditukar kg lah. Cuma kita tahulah nalih tu 16 gantan bersama dengan 57.6. 57. 57.6 kg. Satu kunca 576 kg. Ni hari ni tukar kg semua. Habis. Ini kita tahulah dia punya kunca menata apa, bahara menata apa, semua tu sukatan. Saya cupok semua tu. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Nalih tu okey juga, familiar juga. Tapi kuca bahara ni tak ada dengar dia. Kepul okey lagi. Kepul okey. Kepul. Ini dia dalam gundi. Dalam gundi kan? Nalih ni dalam gundi. Gundi besar. Tu lah. Tu lah 16 gantan lah. Kata ada siap gundi tu ada saya. Saiz dia. Tu orang dulu. Orang belah petani, belah Kelantan, belah Kedah, pakai nalih. Dan memang familiar lah nalih. Orang buat padi kan. Jadi daging ni mahal tau, harga daging ni 16 nalih, satu nalih 16 gantang. Lepas tu dia cakap apa? Bertangguh. Tu riba nasak tu. Bertangguh sekian masa bayaran. Kena sekian tu kinayah. Maksud sebutlah. Aku bertangguh, yang ni berhutang seminggu. Contoh kinayah. Sekian masa bayaran tu kinayah lah, boleh lah seminggu ataupun 2 hari. Contohnya aku tukar daging aku ni dengan satu nalih berhutang seminggu. Maka riba. Semata-mata akad tu riba. Riba apa? Riba nasak. Sebab apa riba nasak? Syarat riba nasak menyatakan hutang. Tu syarat dia, satu syarat. Kalau riba liadi syarat dia apa? Takhiril qabdi. Melambatkan serah. Walaupun seminit. Kalau satu syarat riba liadi. Kalau syarat riba nasak, takhiril istihqaqi. Dia panggil apa? Menangguhkan istihqaq. Hutang. Menangguh ni maksudnya menyatakan hutang. Menangguhkan. Yang ni menyatakan hutang. Itu syarat. Ribal fadli apa dia syarat? Tak sama. Ghairat tamasuk. Tak sama timbangan, persukatan ataupun kualiti. Semua satu-satu syarat, mudah ingat. Contoh kedua riba liadi. Contoh pertama riba nasak. Sebab apabila tak berlainan jenis, tak sama jenis, dia dua riba aja. Berisiko dua riba. Sebab tu dia bagi dua contoh. Dan seperti
Ini contoh riba yadi. Aku tukar ikan ini, ikan pula dah. Tadi daging. Macam-macam tukar. Aku tukar ikan ini dengan harga ikan ni berapa harga dia? Secupuk beras. Engkau padahal bertangguh. Ni bukan buta ni. Padahal bertangguh tu, padahal lambat menyerahkan dalam majlis. So dia panggil padahal bertangguh, ini padahal lambat membayar dalam majlis. Lambat dia serahkan ikan tu. Lambat serah ikan ataupun lambat serah beras. Tak kisahlah. Takhiril qabdi ni sama ada dua-dua badalai ini ataupun ahadu ataupun salah satu. Sama ada dua-dua delay lambat serah ataupun salah satu daripadanya lambat serah. Dia kena saling serah menyerah dalam majlis akad. Ataupun tiada berterimaan. Samalah ni. Atau ni dia nak cerita apa? Bertangguh tu. Apa bertangguh tu? Tiada berterimaan, yakni tiada saling serah menyerah ataupun saling terima menerima dalam majlis akad. Itu contoh kedua, iaitu riba yadi. Apabila dia tak saling serah menyerah dalam majlis akad, sedangkan ada ilah riba, maka dinamakan riba yadi. Ataupun berlaku riba juga, atau akad heboh, tapi heboh bisawab, jadi riba juga. Ataupun akad heboh dengan balasan, dipanggil heboh bisawabi. Heboh dengan balasan, dia menggunakan lafaz heboh tapi ada bayaran. Tu. Kalau dia tak guna lafaz, tak jadi riba, dia senyap je, holo senyap. Heboh bisawabi, holo senyap. Tapi dia dia nak balas balik, cuma dia tak cakap. Itu tak ada lafaz, tak jadi riba. Ini dah dia ada lafaz. Ataupun akad heboh dengan balasan. Ini akad pemberian secara percuma tapi ada imban balas. Itu mana dengan balasan? Ada iwat. Sedangkan heboh ini pemberian secara percuma, tak ada iwat. Ini dipanggil heboh dengan iwat ni. Kerana apa? Kerana kenapa jadi riba? Kerana makna heboh bisawab ni, heboh dengan balasan ni, makna jual. Kerana heboh bisawab ni, dia panggil, kalau muktamad kata, dia menepati jual beli. Heboh bisawab. Kita heboh guna cakap bagi free, tapi ada iman balas, ada pertukaran. Itu dipanggil menepati jual beli. Makna heboh bisawab tu jual. Mana contoh dia? Seperti dikata, aku heboh telur ayam ini akan dikau. Heboh-heboh, tapi dengar. Apabila dengar ada harga. Dengar apa? Dengan sekati gula. Dia jual telur ayam dia 5 biji, harga dia sekati gula. 5 biji telur ayam, sekati gula. Serta bertangguh. Serta bertangguh. Maksudnya serta tak serah dalam majlis akad. Jadi riba. Walaupun dia cakap heboh, tapi ada dengar. Atau tiada berterimaan. Tu tahu silah. Tiada berterimaan, tidak menyerah dalam majlis akad. Tiada berterimaan, tiada saling menerima antara penjual dan pembeli tu dalam majlis akad. Maka jawab dia, iaitu jadi riba. Jadi riba juga walaupun heboh bisawab, kerana dia lafaz. Jadi riba lagi haram, dosa besar. Habis. Dia jelas. Itulah dia syarat nak jadi riba yadi, syarat nak jadi riba nasab. Syarat nak jadi riba fadli dia tak sebut, sebab dia dah sebut dulu. Itu tak sama. Baik, tanbih. Tanbih ni dia nak cerita item ribawi. Lah dia cerita. Dia tak ditawar, dia cerita lah. Tanbihun. Ini satu peringatan, ni penting. Kalau tak ingat yang ni, memang fail sebab riba. Memang tak boleh hukum riba ke tak riba. Celaru, haru biwabi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Apa penilaian pertama nak nilai praktis riba? Transaksi riba. Riba tak riba, apa mula-mula nak nilai?
Itu penting dia kata tanbihun. Ay hadza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan penting kepada mereka yang lalai dan lupa kepada peringatan syarak atau tanbihun. Tanbih ni dia nak cerita bahawa benda yang dia nak cerita ni penting. Sebab tu dia mula dengan tanbih, peringatan. Bermula benda-benda yang ilah riba itu. Bermula benda, segala perkara yang termasuk ilah riba itu dua. Ini dua perkara. Apa saja benda yang termasuk dalam ilah riba, hanya dua mazhab kita. Apa dia dua tu? Pertama, ilah ni kita dah sebutlah, maksudnya baran ribawi. Tu ilah tu dengan sebab baran ribawi. Kalau bahasa tua dulu, dia Tok Guru tua saja ni, Tok Guru dia tak sebut pun barang. Dia kata ilah sebab pening kita. Sebab riba. Dia kata sebab nak jadi riba ni dua. Dia tak guna barang. Untuk kita mudah faham. Saja lah. Dia suruh kita mengaji lama. Dia kata takkan nak mengaji sekali je buat riba. Mengaji lah ulang lagi. Dia tak sebut pun barang. Item lagi tak sebut bahasa Inggeris. Lagi tak sebut. Mai ilah. Sebab kita duk biasa illatul ba'ithah. Duk biasa buat nahu. Ilah lain. Dia kata sebab riba. Sebab riba. Kita ingat tujuan. Dan ilah ingat tujuan. Ilah riba. Pening kot. Ilah. Dia terjemah ilah ni sebab. Tok Guru. Dia kata sebab riba. Dua sahaja sebab dia. Apa dia? Pertamanya emas. Dan yang kedua emas dan perak. Dan keduanya makanan dan minuman. Tu dua je dalam mazhab Syafi'i. Duit tak termasuk riba lah. Duit tidak termasuk ilah riba. Iaitu item riba ataupun barangan riba. Barangan ribawi. Jadi barangan ribawi dalam mazhab kita dua saja. Pertama emas, ataupun dipanggil naqdum ataupun nuqudun. Dan yang keduanya ialah makanan ataupun dipanggil ta'mun ataupun mat'umun. Makanan dan minuman. Dan termasuk juga makanan ni termasuk makanan, minuman dan termasuk juga dipanggil herba ataupun ubat-ubatan. Kita ada sebut. Yang kata makanan ni ada tiga ciri. Pertamanya makanan asasi untuk mengenyangkan. Yang keduanya kudak-kudapan. Yang ketiganya ialah herba ataupun dipanggil ubat-ubatan. Jadi tiga jenis ini termasuk makanan. Makanan ni untuk mengenyang pun dipanggil makanan. Untuk repair dia panggil baik pulih badan pun dipanggil makanan. Untuk sedap-sedapan craving pun dipanggil makanan. Ada tiga jenis, tiga ciri. Jangan ingat makanan ni betul, makanan minuman. Apabila orang kata ubat-ubatan tak masuk makanan, tak termasuk makanan. Suplemen ni. Ya? Suplemen. Suplemen. Herba-herba tu suplemen, ubat semua masuk makanan. Dia panggil termasuk dalam tiap-tiap benda yang boleh mengenyangkan. Satu, makanan asasi. Yang kedua, tiap-tiap benda yang boleh membaikkan badan. Maksudnya, apa saja benda yang boleh bantu baik pulih sistem badan, itu pun makanan. Dan yang ketiga, tiap-tiap benda yang bersedap-sedap pun. Tu apa craving tu, kudapan tu. Kudapan kan, macam buah-buah. Bukan kenyang pun. Rokok kan. Rokok kena. Rokok riba. Jangan. Bukan dahin ni. Jangan bapa tua ada sebelah. Tolong soal. Dengan baburu. Tolong soal. Dia makanan walaupun bukan mengenyangkan. Dia untuk bersedap-sedapan. Ada soal jawab rokok. Soal jawab bab apa nama ni, puasa. Dia baca. Dia kata, orang tanya, soalan dia, boleh ke buka puasa dengan rokok? Tak, bukan bedal air dulu, tak ada kurma, tak ada air, tak ada minum, tak ada makanan manis-manis. Azan Allahu Akbar. Lalu dia jawab, dia kata rokok ni boleh termasuk makanan kerana dia boleh membatalkan puasa, makanan. Jadi dia kata boleh buka dengan rokok. Cuma
buka dengan rokok ni dia kata termasuk buka puasa juga. Cuma haram. Jadi apabila melakukan benda haram, maka hilang pahala puasa. Ganah juga jawapan dia. Hilang pahala puasa. Siapa buka dengan rokok, kacau. Hilang dia. Sebab apa? Sebab melakukan perkara haram. Dia ambil kan ada 5 jenis haram yang disebut dari ulama fiqh dalam kitab puasa kan. 5 perkara haram yang membatalkan pahala puasa. Mengumpat, berbohong, namimah, penahasuk, mencarut, dan yang kelimanya ialah melihat benda haram. Dia keenam rokok. Dia enam berokok lah. Kenapa? Kacau juga. Kalau benda yang tidak, jawapannya, kalau benda itu bukan qat'i, bukan haram zati, maka tidak termasuk. Tak boleh nak kata teruk hilang pahala puasa, tak boleh. Ini kena cermat juga fiqh pun. Petua dia lah. Sebab kita bukan nak bela. Adil. Hukum, cerita hukum, bukan nak bela pokok. Apa nak bela pokok? Kau dapat pembelaan. Kau dapat komisen. Kau dapat komisen. Orang belakang ni lagi kuat. Jadi dia kalau benda yang bukan haram zati tak boleh sebut. Tak boleh kita terus hukum kata hilang pahala puasa dah. 400 masuk makanan. Apa? 400. 400? Apa? Betul. Sekali. Tokmun. Jadi tokmun ni 3 ciri tadi, 3 kategori itu termasuk tokmun. Apa dia? Repah ratus sama. Repah satu tu ulama ambil kias kat mana? Dia hadis yang kita selalu sebut hadis kan, la tabi'uz zahabi bil zahabi tu wal wariqa bil wariqi. Hadis itu ulama Nabi sebut ada 6 jenis yang tak boleh ditukar. Last sekali yang ke-6, walal milha bil milhi, tak boleh tukar garam dengan garam. Maka ulama qiyas, kenapa tak boleh tukar herba dengan herba, rempah ratus dengan rempah ratus? Diambil daripada qiyas apa? Qiyas garam. Mula-mula mas la tabi'az zahaba bil zahabi, jangan kamu tukar emas dengan emas. Walal wariqa bil wariqi, jangan kamu tukar apa nama ni, perak dengan perak. Walal burra bil burri, jangan kamu tukar bur dengan bur. Bur dengan bur. Bijirin, ini merakumi bijirin. Gandum bijirin, barley bijirin termasuk. Gandum dengan barley satu spesies. Itu ulama qiyas. Apa saja makanan bijirin Nabi dah sebut golongan bijirin. Wala tamra bitamri, buah-buahan. Semua buah Nabi dah sebut tamro. Takkan nak sebut apple, mampus lah. Nak sebut satu-satu, jenuh hadis. Sebut satu je, wakil buah lah. Tamra, wakil buah. Wala tamra bitamri. Kemudian wakil herba, walal milha bil milhi. Jangan kamu tukar garam dengan garam. Garam itu merakumi apa? Merakumi herba, rempah ratuh dan ubat-ubatan. Semua masuk dalam itu. Kalau makanan binatang, Kerana binatang tak apa. Tak masuk. Yang dikata makanan tu yang tak boleh tukar hanyalah makanan manusia saja. Boleh tukar makanan binatang. Rumput makanan binatang, boleh tukar rumput. Rumput dengan rumput. Okey, settle tu makanan lalu tukar. Tanbih habis. Ada pun yang lainnya, lain daripada emas, perak dan makanan. Ada pun yang lainnya, emas, perak dan makanan, maka tiada ada ilah riba. Maksudnya tidak termasuk di dalam item ribawi ataupun barang ribawi, tak termasuk. Macam duit, kain, kereta, boleh tukar. Duit dengan duit, duit dengan kereta, duit dengan kuih, duit dengan padi. Sebab tidak termasuk item ribawi. Tetapi riba hutan tidak disyaratkan benda yang ada ilah. Ni terus pada riba hutan. Adapun riba hutan dia kata tak termasuk, tak disyaratkan ilah. Riba hutan syarat lain, nanti dia akan sebut. Yang nak syarat item ribawi, nak tengok riba ni praktis dia, riba tak riba, transaksi jual beli riba tak riba. Tengok item ribawi ni, itu riba dalam jual beli je.
Ada periba hutang, tak syarat ilah. Tidak disyaratkan barang itu mesti ada item ribawi. Dia ada syarat lain. Syarat akad hutang. Dan syarat dia menyatakan manfaat untuk orang yang berhutang. Itu syarat berbeza. Nanti kita akan bincang dan masuk khusus. Baik, belum habis lagi bab riba ni. Tak masuk lagi riba qardi. Adapun bertukar-tukar, seperti segala yang tersebut. Bertukar-tukar apa ni? Bertukar barang. Bertukar barang. Barang apa? Barang yang ada ilah riba. Kalau tukar barang yang ada ilah riba. Dia nak cerita apa ni? Ni dia cerita tukar barang ada ilah riba. Barang kita tukar, barang ribawi. Penjual pun barang ribawi, pembeli pun barang ribawi. Tapi lafaz tak ada. Main hulu je. Adakah jadi riba? Tak jadi riba. Tapi haram. Itu dia nak cerita. Ada pun bertukar-tukar, yang ditukar benda ataupun barang yang termasuk dalam item ribawi. Macam penjual air, pembeli pun air. Yang kita kata berlaku di restoran tu kan, order air lain, kita tersilap, tukar dengan kawan. Tapi dia tak guna lafaz tukar. Dia tak guna hebah, dia tak guna tukar. Dia main senyap. Tengok. Seperti segala yang tersebut. Barangan yang ada ilah riba yang dia sebut. Dengan tiada akad. Tu qaid pada tukar. Dengan tu qaid pada tukar. Tukar-tukar tu dengan tiada akad. Jawab dia, maka iaitu bukan jadi riba. Tak termasuk riba. Tak termasuk riba. Ni macam jual beli mu'attah. Kan jual beli mu'attah kan jual beli tidak ada lafaz ijab qabul. Kita jual beli mu'attah senyap-senyap. Ni pun tukar dengan senyap. Tukar air dengan air senyap. Adakah jadi riba? Maka iaitu bukan riba. Tetapi sungguh pun tak riba dia kata. Tetapi tiada sah lagi haram. Tak boleh juga tukar walaupun senyap. Kita tahu ni riba ni. Senyap-senyap sudah. Main hulu je. Ambil ban? Tak apa, itu dah ada lafaz. Abang Zaki, ambil ban air. Saya tak berapa nak ni air ni. Lepas tu dia pun hulu, ambil lah ustaz. Itu ada lafaz, ambil. Ambil tu tengoklah. Kinayah kepada apa? Kalau lafaz hebah, okeylah. Bukan jadi riba, tetapi tiada sah lagi haram. Cuma dosa kecil jua, bukan dosa besar. Kenapa tak jadi riba? Kalau riba dosa besar. Ini haram. Bukan dosa besar, tu badal pada dosa kecil. Inilah hukum yang kata tak jadi riba ni, bukanlah daripada Tuan Jicik. Inilah hukum yang tak jadi riba ni, sekiranya tukar senyap seperti yang tersebut di dalam Hasyiah Syarqawi ala Tahrim. Jilid yang juzuk yang kedua, muka surat 30. Juzuk yang kedua, muka surat 30. Ada dalam Tahrim Syarqawi kata tak disyaratkan kena akad. Kalau tak ada akad tak jadi riba, tapi tidak sahlah sebab item ribawi. Ada pun dosa kecil. Dia kalau lafaz tu kemudian dia jadi riba juga. Lafaz kemudian maksudnya lepas berpisah macam kita dah serah dah benda tu. Kita serah dah emas lama kan. Betul lah. Lepas tu bercerai baru lafaz tak. Lepas tu tak jadi. Asal dia contohlah. Haji buat masalah. Maksudnya emas tu emas lama. Kawan datang, lepas tu kita pun tanya dengan dia. Cantik. Nak? Nak. Tak ada lafaz. Lepas tu kawan tu pun ambil lah. Lepas daripada ambil tu, lepas tu berpisah. kawan tu pun cerita, aku ada lagi satu emas kat rumah lebih kurang ni, tapi jadi kecil sikit. Kalau macam tu kita tukar lafaz tu kemudian. Lafaz dululah, emas tak tukar lagi. Jadi masalah juga rasa. Sebabnya kemudian tu baru kawan tu cerita, baru dia kata dia ada emas. Contohlah ni lepas tu dia kata, kalau macam tu kita tukar lah, yang kaji kau ambil tu nanti bawa yang kecil tu.
Sebab yang tu faham. muat dengar contohlah. Dia maknanya dia dah serah satu lah. Tapi dia dah tukar serah. belum lagi. Belum lagi satu lagi. Kawan tu dah ambil, dah milik. Ha. Kawan tu baru cerita yang dia ada yang kecil ni contoh kan. Oh, yang ni pula minat. Dia kata kalau macam tu kita tukar yang emas tu. Asal tadi dia bagi. Asal dia bagi. Lepas tu dia sebut pula tukar. Nak tukar lah. Kawan tu kata boleh. Dia Akad tu kan. okey, dia bagi tu dah milik dia dah. Milik Kan dah lepas milik, kemudian Selesai tu. selesai dah milik tu. Dah heboh kan? Dia heboh dah. Kemudian dia nak tukar. Tiba-tiba tukar pula. Tukar. Okey. Jadi dalam majlis akad, apabila dia kata dalam majlis akad, dia kata kita tukarlah. Dia jawab dah. Dia kata boleh. Mana dia ijab dah. Tapi dia kata barang nantilah. Barang dekat rumah. Tak boleh. Itu dalam majlis kan. Buat dalam majlis. Kalau lepas daripada tu baru dia cakap dia ada. Dia lepas berpisah Lepas tak apa. dia, maksudnya dia emas yang tu dah jadi milik. Selesai tu kan. Selesai dah. Jangan cakap tukar lah. Sebab dia nak tukar tu, itu akad lain dah. Dah heboh, selesai dah heboh. Jadi milik dia dah. Lepas dia dah heboh jadi milik dia, tiba-tiba dia nak jual. Dia kata, kita tukar lah. Habis majlis ni, habis majlis. Maksudnya tak majlis yang sama lah tu lah. Kalau majlis sama faham dah. Kalau kata habis majlis, maksudnya nak tukar. besok pula kawan Oh dia tak apa. Itu selesai dah kan? selesai dah. Walaupun dia kata macam tu kita tukar yang semalam tu, tak jadi dah. Tak apa. Di luar majlis tak apa. Sebab dah habis tu. Akad tu paling penting dia kena nilai dalam majlis akad. Dalam majlis akad tu dia tak kira lama tak lama. Dia kira majlis lagi tak berpisah. Kalau masing-masing tak ada rapat tak? Maksudnya Masing-masing kosong own mu'attaf. tak riba. Tak jadi riba. Itu kita bincang tu. Hak tadi tu seperti jual beli motor tadi. Jual beli motor ni dia tak ada lafaz pun. Ini pun tukar jual beli motor ni. Cuma jual beli motor item tu ribawi. Item tu ribawi. Jadi main hulu je. Tak jadi riba. Cuma dosa kecil. Tapi tak sah tu. Bukan kata sah dosa kecil. Bukan kata haram dan sah tak. Tak sah dan haram. Cuma dosa kecil. Itu dia nak cerita. Ada pun dosa kecil. Ni tambahan. Sebelum penutup. Dia nak tutup dengan kesimpulan item. Kesimpulan item tu cantik. Dia ada 3 item. Ada 3 kategori. Nanti kita akan buat kesimpulan. Adapun dosa kecil, jikalau banyak seperti pasir di pantai sekalipun, tidaklah jadi dosa besar. Kalau dosa kecil itu tak akan jadi dosa besar lah. Sebab ada orang pahaman. Dan setengah orang kata kalau dosa kecil, mengekalkan dosa kecil, dia jadi dosa besar. Ada. Kenapa? Kerana ada ibadat yang sunat. Apabila dikerjakan dia akan ibadat sunat, dijanji ampun sekalian dosa kecil. Jikalau banyak seperti pasir di pantai sekalipun, tetap diampun dosa kecil. Sebab tu dosa kecil walaupun banyak, tak akan jadi dosa besar. Maka jikalau jadi dosa besar, nescaya tiada janji ampun, melainkan dengan umpama taubat. Jadi Tok Guru nak cerita dosa kecil tu dia tak akan, kalau buat banyak pun dia tak akan bertukar dosa besar. Ini dia panggil istitrak ni. Istitrak ni mana mencelah. Dia nak celah. Takut ada orang ingat apabila sebut dosa kecil, tak apalah dosa kecil, buat selalu jadi dosa besar juga. Dia pun mencelah. Kuklah orang silap faham. Mencelah dia tak lari banyak. Yang mencelah lari banyak dari kitab I'anatul Talibin. Kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni dasar. Sembang terus masuk tajuk lain. Sebab dia India. Duduk tengah sembang tajuk tak ada kena mengena, maksud terus istitrak, terus mencelah tajuk yang tak ada kena mengena. Itu yang Tok Guru kata apa? Walaupun dia punya gaya penulisan dia ni memang pening kita baca. Sebab apa? Dia masuk ikut dam. Tak ada disiplin ilmu macam kita tak. Tapi nilai dalam tu sangat-sangat bernilai. Hukum dia. Sebab tu Syekh Bakri catat. Orang tanya dia. Orang tanya Syekh Bakri ni kan orang Arab. Orang tanya dia, kenapa dia syarah kitab orang Ajam? Sedangkan kitab India ni dia tak ikut disiplin betul. Dia ikut dam je.
Dia menulis prop dia celah masuk. Jili-jili berlai-lai. Dan dia mencelah jangan lama. Baru kembali balik. Sesak dah. Tajuk apa kita bincang? Dah lupa dah. Tapi dia jawab apa? Dia jawab memang. Tapi oleh kerana nilai kitab Fathul Mu'in ni tinggi, mutiara yang ada dalam tu sangat-sangat berharga, sehingga dia syarah. Sebab apa? Sebab Tok Guru dia dahsyat. Jangan India dia pun, Tok Guru dia dahsyat. Tok Guru dia tu Syekh Benu Hajar Al-Haytami. Sebab tu orang di mana-mana orang akan baca tak tinggal Fathul Mu'in, berkah. Sebab apa berkah? Sebab dia itu sangat hampir dengan Tok Guru. Jadi orang baca Fathul Mu'in, murid dia tu murid pada Syekh Ibn Hajar. Lepas tu dia kata qala guru aku, kata Syekh, kata guru dia. Dia tak apalah guru dia Syekh Ibn Hajar. Kita guru kita Cik Ayam. Mai kata guru aku. Kata guru aku, siapa guru aku? Imam. Siapa imam? Imam Masjid Husna. Dia ikut apa? Dia ikut Syekh Fathul Mu'in. Syekh Fathul Mu'in sikit-sikit guru aku. Sikit guru aku. Qala Syekhi. Qala Ibn Ziyad. Kalau guru dia Ibn Hajar, dia tak akan sebut. Dia akan kata guru aku. Tapi kalau dia nak sebut guru dia lain, dia akan sebut qala Ibn Ziyad. Ibn Ziyad tu guru dia juga. Dia akan sebut direct. Inilah kata para ulama, mudah nak kena orang. Ni ulama kita bagi petua. Pengecaman kalau kamu nak cari guru, kamu nak tahu dia mengaji tak mengaji, dia terima ilmu daripada ilmu, dia akan ada guru. Dan kamu dengar daripada kalam dia sentiasa wirid guru dia. Maka itulah guru dia yang besar. Kita sentiasa sebut, ni guru saya. Dia tak sebut nama guru dia. Tapi kalau dia kata salah seorang guru saya, dia akan sebut nama guru dia. Sebab apa? Sebab itu mesti guru lain. Siapa-siapa pun kata para ulama, dia akan ada guru dia yang besar, yang membentuk karakter dia, pemikiran dia dan ilmu dia. Mana ilmu dia tu, banyak ilmu dia ambil daripada guru ni. Sebab tu dia kata guru saya. Walaupun guru dia ramai. Itu ulama ni dia bagi petua. Nak kenal orang tu macam mana cara ilmu dia, dia akan sebut. Dululah orang ini tak sebut guru dia. Ini rahsia guru dia. Ada juga rahsia. Ustaz mengaji siapa? Ada. Macam hari ni. Boleh rahsia. Nampak hebat lagi ya. Macam dia dia tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah kan ada yang dia tak sebut. Sebab bapa mentua dia malu nak cerita. Dia ambil hadis daripada bapa mentua. Kan orang kata, mengaji dengan bapa mentua. Dia tak cerita. Dia ambil hadis dengan bapa mentua dia. Ini penting. Ni adapun ni baru penting. Adapun ni dia buat kesimpulan, cantik kesimpulan ni. Kesimpulan tentang item ribawi. Macam mana kita nak cerita? Penilaian pertama kita balik tadi. Pertama, kita nak buat kesimpulan. Apapun kita nak tengok transaksi kita ni, praktis kita nak nilai. Pertamanya adalah nilai penjual dan pembeli tu ada ke tak ada item ribawi. Kalau ada, sama ke? Tak sama, lain. Itu dia nak cerita kesimpulan. Adapun akad jual beli sesuatu yang berlain-lain ialah riba. Berlain-lain ialah riba. Maksudnya apa? Maksudnya berlainan item ribawi. Seperti jual padi dengan emas perak. Lain item. Bukan sama tak? Bukan jenis tak? Item dulu. Jenis biar. Itu langkah kedua baru jenis. Maka pertama ni lain item. Mana contoh lain item? Seperti jual padi dengan emas perak. Ni orang duk pening ni. Dia kata padi pun item ribawi. Emas perak pun item ribawi. Tu nampak tak? Sebab tu kita tekan sangat penilaian pertama. Penilaian pertama apa dia? Nilai nak hukum riba mesti sama. Sama apa? Sama item. Penjual pun kena item sama, pembeli pun kena item sama. Kalau emas, kena sama emas. Kalau makanan, kena sama makanan. Kena sama barang ribawi. Ini pun, dia kata ni sama. Makanan kan item ribawi juga. Emas perak pun item ribawi juga. Nak beli
kuih dengan emas. Berapa kuih ni? Harga dia setengah dirham. Contohlah. Dirham tu kan item ribawi. Makanan kan item ribawi. Ingat, penilaian pertama sama-sama item. Bukan jenis, lain. Jangan bertukar dengan jenis, lain. Item dulu. Jenis tu nombor 2 lah. Penilaian item dulu. Jadi kena ingat pertamanya ialah nak nilai riba mesti sama barang ribawi. Kalau emas dia kena sama emas. Tak boleh emas dengan makanan, tak boleh. Kalau makanan kena sama makanan. Sebab makanan dengan emas 2 item. Nampak tak? Bukan jenis tak 2 item. Dia item ribawi ada 2. Barang ribawi ada 2. Pertama emas, yang kedua ialah makanan. Jadi kaedah pertama ataupun kita sebut formula pertama, nak nilai ribawi riba ke tidak, praktis dia, transaksi dia kena sama barang. Jenis je, bukan jenis, sama barang. Jenis tu langkah kedua. Itu pertama. Dia cerita ni kedua. Pertama dia tak ulang. Kita dah ingat pertama, dia kena sama barang. Yang kedua ni dia nak cerita kedua dan ketiga, dia ketiga semua ada. Kedua apa dia nak cerita? Keduanya ialah ilah ataupun item ataupun barangan yang tak sama antara penjual dengan pembeli. Mana tak sama item? Penjual makanan, pembeli emas perak. Tu. Seperti padi dengan emas perak. Dan lagi, dan akad jual beli benda yang ada ilah riba. Ni yang ketiga. Dan benda yang tiada ilah riba. Ni yang ketiga. Dia ada 3 semua. Tapi kita biasa sebut 2 formula lain tu kita sebut tu. 2 formula tu lain. Ni ilah. Okey, pertama kita ulang dulu pertama dengan kedua, maksud yang ketiga ni. Ini yang ketiga. Okey, yang pertama ilah riba. Pertama, item riba pertama mesti kedua-dua sama. Kita buat macam ni Dia ada 3 kesimpulan. Dia ada 3 semua. Ni kalau kita buat kesimpulan, dia tak akan pening. Sebab apa? Ada orang dia tak faham apabila padi apabila jual emas dengan padi. Dia kata emas pun makanan, padi pun makanan. Dia tak berapa nak clear formula. Pertama, dia kena sama-sama barang ribawi ataupun kita panggil barang ribawi ataupun item barang ribawi. Okey, sama-sama barang ribawi. Sama-sama barang ribawi ni, sama-sama ni antara penjual dengan pembeli, antara baik dengan mustari. Okey, apabila sama-sama, barulah bawah ni masih lagi yang pertama tu, dia akan lahir apa? Sama-sama barang ribawi ni, barulah kita tengok sama ada sama jenis, baru jenis. Sama jenis ataupun yang kedua berbeza, lain jenis ataupun dipanggil berbeza jenis. Ini lahir sama-sama barang ribawi. Okey, sama jenis 3 riba. Lain jenis 2 riba. Apabila sama barang ribawi, barulah sama ada sama-sama jenis 3 riba ataupun lain jenis. Mudah kata kunci. Kalau sama barang ribawi penjual dan pembeli, baru kita tengok langkah kedua. Kalau tak sama, out. Ni kita nak bila mana ni 2. Yang 2 ni bukan riba. 2 dengan 3 bukan riba. Apa dia 2 dengan 3? 2 dengan 3 tadi dia kata apa? Dia kata, dia guna ayat dia apa? Yang kedua tadi, ilah riba dengan benda yang ada ilah riba. Akad jual beli, akad jual beli suatu yang berlainan. Berlainan ilah riba. Berlainan ilah riba. Maksud apa? Dia akad jual beli dengan benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Tu. Okey. Bahasa dia dulu, bahasa dia. Kita bahasa ringkas, berlainan ilah riba ataupun barang riba.
Barang ribawi. Maksud apa? Maksudnya berlainan barang ribawi ni, ni sama barang, ni berlainan, tapi barang ribawi dua-dua, cuma tak sama barang. Penjual antara penjual ni antara penjual dengan pembeli. Apabila berlainan barang ribawi, maka out, tak jadi riba. Mana contoh? Padi penjual, pembeli emas. Padi dengan emas, berlainan barang ribawi. Bukan jenis, ingat, dia main barang je, bukan jenis, dia main item je. Berlainan barang ribawi. Bahasa detail dia panggil apa? Bahasa detail musannif guna akad jual beli benda yang ada, benda ribawi, akad jual beli benda ribawi akad jual beli dengan benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Satu, akad jual beli dengan benda yang sama-sama tiada ilah riba. Akad jual beli dengan benda yang sama-sama tiada ilah riba. Okey, itu yang ketiga. Yang kedua, akad jual beli dengan benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Sekejap kalau jadi 4 ke 3 je. Kalau 4 tu detail sangat. Akad jual beli yang sesuatu yang berlain-lainan ilah riba, seperti jual padi dengan emas perak, dan akad jual beli benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Okey. Oh, dia jadi 4 lah. Seperti jual padi dengan wan. Oh, okey. Ataupun dengan wan kertas dan jual kain dengan padi. Dan akad jual beli benda yang sama. Oh, Tok Guru buat 4. Patut kita pening. Dia 4 jadi Tok Guru buat. Okey. Oh, dia. Kita ikut dia lah. Dia 4 semua, bukan 3. Sebab apa? Kita ikut urutan dia. Jadi 4. 4 tu detail tu. 4. Kenapa jadi 4? Okey. Yang kedua, berlainan barang ribawi. Berlainan barang, maksudnya berlainan barang ni tak samalah barang. Padi dengan emas. Jadi dua-dua tu, penjual dengan pembeli, dia item ribawi. Cuma dia tak sama. Tu berlainan, dia panggil berlainan barang ribawi. Tapi ada barang, ada dua. Dua-dua ni ada barang ribawi, cuma dia berlainan. Sebab padi pun item ribawi, emas pun item ribawi. Itu nombor 2. Nombor 3 bukan riba juga. 3 bukan riba, 4 bukan riba. Okey, nombor 3 apa dia? Nombor 3 ni, waktu dia buat nombor 3, dia kata akad jual beli dengan benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Satu ilah riba, satu bukan ilah riba. Ni dua-dua ada, cuma berlainan je. Nombor 3 ni akad jual beli dengan benda ataupun tak payah benda lah, kita panggil buat barang tu pun. Nombor 3, barang ribawi dengan bukan ribawi. Barang ribawi dengan bukan ribawi, sama tak riba juga. Contoh Tok Guru buat tu, contoh apa? Padi dengan duit kan. Okey, padi dan duit. Dan yang keempat, keempat ni apa? Keempat ni dua-dua bukan ribawi. Keempat ni apa? Akad jual beli dengan barang yang sama-sama tiada ilah riba. Jadi sama-sama bukan ribawi. Penjual pun bukan ribawi, pembeli pun bukan ribawi. Ini pun lagi tak riba. Yang ni pun tak riba, ni lagi tak riba. Ni sebelah je.
Yang ni dua-dua. Apa dah? Ditik 4. Tu buat. Lagi je lah. Jadi kita ingat ini je. Ini je riba. 3 ni tak riba. Tapi yang orang duk confuse ni je. Yang ni tak apa. Ni padi dengan duit dia tahu. Padi dengan duit tak ada riba. Yang ni pula sama-sama bukan ribawi. Kain dengan duit. Kain dan duit. Sama-sama bukan ribawi. Kain bukan ribawi, duit bukan ribawi. Yang ni barang ribawi dengan bukan ribawi. Padi ribawi, duit bukan ribawi. Yang ni lain barang ribawi. Padi ribawi, emas ribawi. Tapi tak sama. Lain kategori. Lain kategori. Kategori dengan jenis. Jenis tak apa. Yang ni yang kita nak tengok jenis. Yang ni kategori. Settle. Itu buat kesimpulan lah. Tapi yang nombor 2 tu dia seakan-akan yang macam modal tadi ada dua riba ada. Jadi dengan riba nasab. Tapi riba nadi riba nasab atas ni dia kena tengok dulu sama barang ribawi. Apabila sama barang ribawi maksud sama apa? Makanan dengan makanan. Tu itu sama. Emas dengan emas. Kalau sama, barulah dia boleh jadi riba. Sama ada riba tu yadi pun boleh jadi, nasab pun boleh jadi, fadli pun boleh. Tapi kalau jenis berbeza, makanan sama makanan tapi jenis berbeza. Dia boleh dua riba. Gandum dengan roti. Beras dengan gandum. Makanan tapi jenis. Kalau emas perak? Emas perak dia panggil jenis. Lain jenis. Contoh emas dan perak. Emas tu item dah, betul. Perak item dah, betul. Sebab emas dengan perak dia berada dalam satu kategori barang. Barang yang sama. Sebab tu penting adalah barang yang sama kategori. Jenis lain. Jenis lain. Apabila sama kategori baru kita tengok jenis. Jenis ni langkah kedua. Jadi ini kita nak cerita apa ni? Kesimpulan malam ni adalah kesimpulan kategori. Sama tak kategori? Tak. Kalau tak sama, awal-awal. Tak payah. 3 ni, tak ingat pun tak apa. Baik ingat satu je. Cuma 3 ni untuk pendetailan saja. Tak ingat pun tak apa. Kena ingat 3 ni supaya isu je. Ada orang tanya. Emas dengan makanan. Tu kacau. Saya nak beli harga padi ni 1 gram. Apa nama ni? 1 dinar. 1 dinar. Padi ni. Boleh. Orang dulu memang jual dengan emas pun. Tu dipanggil 1 sama-sama berlainan barang ribawi. Baik, habis. Kita dah tahu kesimpulan, kita baca je. Dan item ada pun akad jual beli satu yang berlainan. Sesuatu, yang suatu barang. Suatu barang yang berlainan-lainan ilah. Berlainan-lainan ilah riba. Yang ini berbeza-beza kategori ribawi tu. Seperti jual padi dengan emas, perak. Dan akad jual beli benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Tu. Benda yang ada ilah riba dengan benda yang tiada ilah riba. Seperti mana? Seperti jual padi dengan wan tembaga atau dengan wan kertas, dan jual kain dengan padi. Jual kain dengan padi. Itu contoh. Kain tak ada ilah riba, padi ilah riba. Dan akad jual beli benda yang sama tiada ilah riba. Ni kategori yang keempat. Sama-sama tak ada ilah riba. Seperti akad jual kain dengan wan kertas dan akad jual wan kertas dengan wan kertas, sama-sama tak ada ilah riba. Dan akad jual kerbau dengan kerbau. Jangan daging dengan daging, kerbau bukan daging lagi. Heret lembu. Apa lembu ni? Lembu bukan makanan. Sembelih dulu menjadi makanan. Dah sembelih dah, tu daging. Belum masak lagi pun tak apa. Jangan tunggu masak jadi tom yam. Baru tak boleh tukar. Daging tu tak masak lagi pun tak boleh tukar sebab dah jadi makanan. Ada orang confuse. Dia kata daging ustaz boleh tukar. Sebab apa? Nak makan apa daging? Tak masak lagi. Makanlah, siapa suruh masak. Tak wajib masak pun boleh makan mentah macam tu je. Daging tu dah makanan dah. Yang tak makanan tu lembu tu. Tu kerbau boleh tukar dengan kerbau.
atau dengan lembu. Tukar kerbau dengan lembu tak jadi riba boleh Oh duk tukar lama dah. Tukar anak lembu aku dengan anak lembuhan. Tukar anak lembu aku dengan kerbauan boleh. Dan jual kain dengan kain boleh. Harga kain pelekat aku satu sehelai kain batik kau boleh. Maka iaitu sahnya dan boleh berlebih kurang dan boleh dengan bertangguh dan dengan tiada berterimaan dalam majlis akad. Tak jadi riba fadli, tak jadi riba nasab, tak jadi riba yadi. Tiada jadi riba dan tiada haram. Boleh. Kenapa? Kerana tidak dapat syarat. Syarat apa? Syarat asas. Yang pertama, kena sama item ribawi, kena sama kategori. Barang riba sama. Habis. Dan keempatnya ribal qardi. Masuk riba baru. Ikut dulu. Masuk riba ni pening juga. Lah ni tajuk lah. Sebab riba qardi mudah je. Mudah je. Mudah-mudah pun riba qardi ni kata kunci dia nak ingat dia mudah, iaitu kita ingat manfaat je. Lain tak apa. Lain mudah. Kita ingat pendetilan manfaat tu je. Kata kunci nak praktis riba qardi ni, dia ada 3 syarat riba qardi, maka kita ingat syarat manfaat tu. Manfaat tu dia ada pendetilan manfaat. Sama ada manfaat tu fizikal ataupun manfaat tu kerah tenaga dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kali baca lagi habis Di Palestin. Ya? Di Palestin sana. Okey. 12 Mac. Dengan makanan binatang itu dijadikan makanan manusia. Itu Ya. jadi Dia jadi makanan manusia. Makanan binatang. Dia jadi makanan manusia. Kalau jadi roti ni, dia okey. Yang kata makanan manusia ni, walaupun maksudnya dah dijadikan makanan manusia, walaupun asal tu bukan makanan dia, boleh. Contoh asal diproses. Asal tu pokok kayu ataupun asal tu rumput, tapi diproses jadi makanan manusia. Tu tak apa. Kalau belum proses tak apa. Belum proses lagi. Belum dijadikan makanan. Bahan mentah lah contoh. Ambil lah bahan mentah apa? Rumput-rumput lah contoh. Rumput-rumput. Bahan-bahan tu belum di mesin, belum di apa jadikan makanan. Itu tak apa. Bahan mentah. Tapi kalau bahan mentah yang makanan cuma tak proses tak boleh. Macam contoh buah. Buah kita tu makanan. Bukan makanan binatang pun. Memanglah binatang pun makan. Tapi dia termasuk makanan kita. Tu dia panggil, kalau istirak, binatang pun makan, kita pun makan. Itu dia bernama kita lah. Macam makanan kita lah, macam buah kan. Tapi rumput dah. Rumput dia je makan. Kita tak buat ulam. Tapi kalau ulam-ulaman kita dikira. Contoh pucuk-pucuk kayu yang kita buat ulam kan. Itu lembu pun makan, kambing pun makan, kita pun makan. Itu memang dikira makanan. Rumput tadi. jadi roti itu jadi makanan manusia. Lah riba. Kalau jadi makanan, dia panggil taglib. Apabila dimenangkan makanan, apabila jadi makanan kita walaupun asal makanan binatang, maka dimenangkan bila hukumnya adalah makanan manusia. Mereka makan jin lain tu. Apa dia? Ada tempat yang tanah dia buat jadi makanan tu. Belah Syria. Belah Syria makan tanah. Tapi kalau tanah tu maksudnya bukan urus makanan tak boleh. Dia tak tukar tak boleh. Contoh kan. Contoh kulit-kulit kayu. Kulit-kulit kayu ni dia orang dah jadikan makanan tapi belum proses tak boleh. Itu kira. Dia kira. Sebab itu orang panggil apa tu? Itu tu dia panggil luar adat, luar uruf. Sebab dia lapar sangat, tanah pun dia makan, ketua batu pun kalau boleh dia makan. Tapi ketua batu tu tak boleh proses. Kulit-kulit kayu dia makan. Makan macam itulah. Kalau diproses tu apa kulit kayu kan? Diproses. Kalau ikan tak? Eh? Ikan.
Kalau time dia makanan tu time dimati dulu. Ikan boleh je, tak mati bakar macam tu kan. Time dia hidup tu nak tukar. Tak ada, hidup tak boleh. Hidup tak boleh. Dia kira makanan lah. Tak. Hidup, makan ikan hidup dia belum jadi makanan. Boleh tukar hidup. Dia mati je. Macam ayam lah. Ayam hidup tak boleh. Ayam tak apa, dia kata kena sembelih. Ikan tak kena sembelih. Tapi dia hidup tak makan. Hidup tak makan. Dia pun yang makan. Dia kena mati. Dia hidup dia. Dia tengok pada ghalib lah. Kalau ghalib jadi makanan, bila dia jadi makanan? Apabila mati baru jadi makanan. Mati ya. Sebab dia tak disembelih. Macam telur tak boleh. Telur tak masak tak boleh. Telur itik kan, tak boleh tukar. Sebab telur itu walaupun belum dimasak, dikira makanan. Sebab ada orang makan telur mentah? Ada. Oh, kuat makan dengan madu. Mentah aja dengan madu. Kita jarang makan. Kena makan ayam kampung selalu, kuat sikit. Itu boleh tukar tak? Itu boleh tukar. Tak boleh tukar tu telur. Boleh lah tukar, tapi jaga syarat lah. Maksudnya nak tukar telur, kalau telur sama telur kena sama, kena tamasul, kena taqabut, kena yadan biadi. Taqabut dia panggil hulul, taqabut ataupun yadan biadi lah. Dia kena tamasul sama. Kalau nak tukar telur dengan telur, tukar telur dengan kuih tak apa. Memang dulu buat macam tu. Tukar telur dengan kuih 5 biji, 3 biji, harga dia 3 telur. 3 telur itik kan, 3 biji telur itik. Tak apa. Sebab satu item lain jenis. Apabila satu item selain jenis, itu penilaian kita dua langkah tu. Langkah pertama, item sama tak? Oh sama, makanan dengan makanan. Apabila sama, nilai. Yang kedua, jenis macam mana? Sebab kita tak tahu riba apa. Jenis tak sama. Satu telur, satu kuih. Jenis berbeza, dia boleh jadi 2 riba je. Nasak dengan jadi. Apabila kita beli telur dengan beli telur dengan kuih, ataupun beli kuih dengan harga dia telur, ataupun kita nak jual nak tukar telur dengan kuih, ataupun kita nak tukar kuih dengan telur, tengoklah. Mesti serah menyerah. Tak boleh berhutang. Tak boleh berhutang. Sebab apa? Sebab dia item dari baru. Orang dulu yang buat. Zaman mak saya dulu dia memang popular belah Kelantan. Orang masuk kampung jual kuih. Duit tak ada, telur banyak, tukar dengan telur. Berapa kuih ni? Dia kata saya ada telur, duit tak ada. Ambillah 5 biji, harga dia 3 biji telur. Macam tu. 5 biji kuih ni, harga dia 3 biji telur itik. Bawa main telur itik kau. Bawa lah kita telur itik. Ada 3 ni je, boleh 5 biji. Jalan. Tapi kena serah menyerah dan menjelat akal. Tapi telur dengan telur, jaga ban. Telur abang, telur saya. Sama saya dulu. Saya beza. Saya tak sama dah dia tukar. Sebab dia kena sama. Kan? Telur dengan telur payah. Sama warna. Sama warna lagi kacau. Ada macam. Wallahualam. Apa? Sayur-sayuran tu dia jadi makanan ketika mentah ke atau ketika Mentah. masak? Dia sayur ni uruf ulam ketika mentah. Ketika mentah ulam kan. Ulam kan. Ulam-ulaman sayur-sayuran tu ketika mentah. Kalaulah sayur atau makanan apabila diproses, lagi tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Ulama kata kalau benda yang melalui proses, maksud proses ni waktu makanan dimasak, lagi tak boleh tukar. Walaupun sama. Yang sama. Beza tak apa. Sebab apa? Sebab ulama kata fi mi'yar syar'i itu halatul aqdi itu tak boleh nak sukat sama. Dia nak sama pada timbangan ataupun pada sukatan. Sama ni apa? Fi mi'yar syar'i, sama mengikut sukatan zaman Nabi. Kalau benda tu disukat, kena sukat. Kalau benda tu ditimbang, kena timbang. Sayur bukan jenis timbang. Sayur dia kena jenis kalau bijirin dia kena sukat. Dia tak ditimbang. Zaman Nabi ni apa saja bijirin, buah dan sebagainya, dia tak boleh tukar. Garan, buah semua sukat. Bijirin, beras, gandum, barley, buah, semua sukat. Dia timbang
Mah perut je. Makanan dekat timbang. Ni macam pajak emas tu dia panggil hibah wisawak. Pajak. Mah ronu. Ronu. Ronu hutan. Hitam. Itu bukan hibah, dia hutan. Okay. Nah, dia kena kat hutan dulu, barulah bawa pajak. Barulah dia panggil apa? Dia panggil cagar. Pajak lain, cagar. Jadi kalau dah masak, contohlah sayur kita masak. Pas masak nak tukar satu mangkuk tak boleh. Walaupun kita kata ini satu mangkuk sama ni, tak boleh. Sebab ulama kata apa? Memang sama satu mangkuk, tukar dengan mangkuk sama, tapi tak sama kualiti. Apabila diproses, kadar tu tak sama. Kadar pucuknya, kadar garamnya. Sebab tu benda yang dia sama juga dalam bab apa panggil? Bab jual salam. Jual salam apabila benda masuk api tak boleh dah. Wallahu a'lam. Saya nak morel pula, makan morel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.